Sekarang, mari kita tengok soalan yang berkaitan dengan kadaran. Soalan macam ni biasanya keluar dalam exam, ya. Bagaimanakah kita menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran? Sekarang kita terus kepada contoh 8. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt jam. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam? So, untuk yang ini, kita highlightkan apa kuantiti yang kita nak ukur. 43.6 sen dengan 2 kilowatt jam dan 30 kilowatt jam. Apa yang kekurangan? Berapakah kos? Maksudnya ini berkaitan dengan duit. So, kita punya buku teks ada 3 cara. Kaedah unitari, kaedah kadaran dengan kaedah pendarapan silang. Untuk bab kadaran, saya akan ajar kaedah pendarapan silang sahaja sebab saya memang galakkan korang guna cara ini. Cara ini sangat senang. Untuk kaedah 1 dan 2, awak boleh rujuk buku teks sendiri dan cuba fahamkan, ya. So, sekarang untuk soalan contoh 8, soalan jenis macam ini, first step yang kita buat, kita kena tuliskan kadaran. So, yang pertama kita tahu 43.6 sen per 2 kilowatt jam. Dan untuk yang kedua, berapakah kos? Maksudnya sekarang kita tak tahu berapa sen untuk 30 kilowatt jam. So, jangan lupa dalam matematik, kalau nilai yang kita tak tahu, kita letak X ataupun huruf-huruf yang sesuai. Sekarang di sini, saya nak tunjuk cara untuk membuat pendarapan silang. Macam mana cikgu nak buat pendarapan silang? Sebelum kita mulakan pendarapan bersilang, kita kena pastikan sebelah kiri kadarnya, yang atas adalah sen, sebelah kanan pun atas adalah sen. Kadar di sebelah kiri bawahnya KWJ, kadar di sebelah kanan bawah pun KWJ. Setelah memastikan kedua-dua unit ini betul, kita boleh buangkan unit dan hanya tulis nombor dengan X sahaja. Okey, sekarang kita mula langkah untuk buat pendarapan silang. Langkah pertama, kita kena buat 2 garisan anak panah secara mangkah, ya. Okey, dan seterus itu, kita dah boleh faham bahawa garisan anak panah ni sebenarnya maksudnya darab. Dan sekarang kita cari mana satu garis yang menyambungkan X. Itu kita akan tulis dulu. Kalau kita tengok kat sini, yang saya nampak yang menyambungkan X adalah garisan anak panah ini. So, saya akan tulis yang ini di sebelah kiri. So, kalau ikutkan anak panah ini, 2 darab X. Siapa nak tulis X darab 2? Sama je, Okey, maksud dia sama. Dan satu lagi anak panah itu adalah 30 darab 43.6. Kalau kita nak tulis 43.6 darab 30 pun boleh. Tak ada masalah. Dia sama je maksudnya. So, sekarang kita nampak bahawa 2 darab berada di sebelah kiri. Ingat, langkah seterusnya kita kena pastikan X sahaja yang tinggal. So, kalau darab 2 ini, kita perlu pindah ke sebelah kanan. Dan bila sudah dipindahkan, darab akan jadi bahagi. So, ini yang saya nak korang take note, ya. So, di sinilah sebelah kiri hanya tinggal X sebab 2 darab akan pindah ke sebelah kanan. Dan sebelah kanan kita salin macam biasa. Yang pindah masuk 2 darab 2 pindah masuk sini akan jadi bahagi 2. Per ini maksudnya bahagi. So, bahagi 2. So, X sama dengan, awak boleh tekan kalkulator terus dapat jawapannya, 654. X adalah sen. Okey, so sekarang soalan dia nak kita kirakan kos tenaga elektrik. So, kos penggunaan 30 kilowatt jam elektrik sama dengan 646
5.40 sen. Ataupun kalau kita nak tulis dalam bentuk RM, RM1 100 sen. So kalau 654 sen, RM6.54 sen. So saya harap semua boleh jelas, dan untuk soalan ni sebenarnya senang kalau kita buat ikut step. Bagi saya, kalau korang dah dapat bentukkan kadaran di sini, automatically yang bawah semua awak boleh menjawab ikut langkah demi langkah. Sekarang saya rujuk balik contoh oren yang saya bagi sebelum ini. Untuk contoh oren ini, kita boleh selesaikan dua lagi soalan ya. Saya akan tunjuk yang pertama. Kita tengok yang pertama, situasi yang pertama, di mana kita tahu 2 kg oren RM5. Kalau nak beli 5.5 kg, berapa ringgit? So, di sini saya pun buat kadaran. 2 kg oren RM5. 5.5 kg RM berapa? Dalam matematik, kalau kita tak tahu nilai, kita letak X, pandai semua. Sekarang kita cek unit. Atas kg di sebelah kiri, atas pun kg di sebelah kanan. Bawah RM di sebelah kiri, bawah RM di sebelah kanan. So sekarang kita boleh buang unit, kita tulis nombor sahaja. Dan kita mula buat pendarapan bersilang. So ingat, kita perlu buat 2 garisan anak panah yang memangkah ya. Dan sekarang kita akan tulis garisan yang menyambungkan X dulu. So, yang menyambungkan X adalah garisan 2 darab X. Untuk yang satu lagi, 5.5 darab 5. Seperti yang tadi saya tunjuk dalam contoh, darab 2, kita akan pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi 2. So, di sini sebelah kiri kita tinggal X sebab 2 akan dipindahkan. So, sebelah kiri tinggalkan X. Sebelah kanan kita salin yang sedia ada. Lepas tu kita bahagikan 2. Okay. Di sini saya akan dapat jawapan RM13.75. Sama juga untuk situasi yang kedua, di mana kita ada RM15. Berapa kg oren yang kita dapat beli ya? So, di sini seperti yang sebelum ini kita tahu 2 kg oren adalah RM5. Dan sekarang saya dapat beli berapa kg untuk RM15. So, sama juga macam yang tadi. First kita check dulu unit. Di sebelah kiri atas kg, di sebelah kanan atas pun kg, di sebelah kiri bawah RM, di sebelah kanan pun bawah pun RM. Okay, sebelum saya lupa, tanda soal tukar jadi X. Sekarang kita boleh buang semua unit. Kita ambil nombor sahaja. 2/5 sama dengan X/15. Sekarang kita buat anak panah. Semua dah pandai kan? Anak panah yang bersilang. Dan seterusnya kita perlu ingat, kita perlu ambil anak panah yang ada X dulu. So, anak panah yang ada X yang kaitkan dengan X adalah 5 darab X sama dengan 15 darab 2. 2 darab 15, 15 darab 2 sama ya. So, sekarang nanti darab 5 itu kita akan pindah ke sebelah kanan. Dia akan jadi bahagi. So, sebelah kiri sekarang tinggal apa? Tinggal X sahaja. Sebelah kanan ini dah sedia ada, kita salin je. Yang pindah masuk dah jadi bahagi 5. So, jawapan di sini adalah 6. Maksudnya kalau kita ada RM15, kita dapat beli 6 kg oren jika harga untuk 2 kg oren adalah RM5. So, soalan ni senang kan? Okay, saya harap korang semua boleh menjawab soalan latih diri 4.3b dengan merujuk kepada contoh yang cikgu tunjuk tadi. Ingat, first step, kita kena buat kadaran. Berapa per berapa, berapa per berapa. Lepas tu, kita buang unit. Buang semua unit ya. Langkah ketiga, kita buat anak panah.
Langkah keempat, kita pilih anak panah yang hubungkan X. Okey. Lepas tu kita akan letak di sebelah kiri dan kita akan dapat jawapan. Okey. Lepas tu yang darab, kalau kita dipindahkan, dia akan jadi bahagi. Okey, ini di sebelah kiri, dia darab. Di sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Lepas tu kira macam biasa, kita akan dapat nilai X. Okey, so ingatlah step-step semua ni dan selamat menjawab untuk latih diri 4.3B. Terima kasih.